أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang tidak mengantuk usahakan tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih, tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat pertolongan melainkan di sisinya, melainkan dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Hingga seterusnya. Ayat ni namanya ayat Al-Kursi. Ayat kursi. Terjemahan dalam bahasa Melayunya dengan arti kursi, kita tak nampaklah selain daripada tempat duduk orang. Kursi. Bicara tentang dalam ayat ini tentang jalal dan sifat-sifat jalal dan jamal Allah Subhanahu wa taala. Keindahan dan kebesaran Allah, semuanya dalam ayat ini mengandungi perkara itu. Ayat ini pula menyatakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Islam namanya akidah. Akidah merupakan asas. Asas bagi semua amal soleh. Tanpa asas yang berupa akidah ini, tidak ada sebarang arti pun. Sama ada amal salih yang dilihat pada lahirnya salih, tetapi jika asasnya tidak berdasarkan akidah yang lurus, tidak membawa sebarang faedah pun padanya. Sekarang apabila kita nak berbincang tentang Islam ini, ada 2-3 perkara sebenarnya termasuk dalam Islam. 4 perkara sekarang. Dulu orang bicara tentang Islam ni, dia ada 3 aja. Islam tu akidah, akhlak dan syariah. Sekarang ni nampaknya orang yang menulis dan bercakap tentang Islam ni masuk satu lagi, hadarah. Islam tu akidah, akhlak, syariah dan hadarah. Hadarah ni kita sebutnya tamadun lah. Hadarah dia masuk, hadarah ni politik juga. Boleh jadi dia pecahkan syariah tu kepada 2. Syariah yang syariah mengenai hukum-hukum fiqh, satu lagi syariah mengenai siasah negara, namanya hadarah. Hadarah. Ayat ni bercakap pasal akidah, sesuatu yang tidak berselisih di antara nabi-nabi. Nabi-nabi bercakap pasal akidah sejak daripada Adam sampai kepada Nabi Muhammad sama saja, iaitu akidah tauhid. Tapi syariah berbeza. Syariah berbeza. Akhlak dan akidah tidak berbeza, hadarah berbeza. Hadarah berbeza, syariah berbeza, akidah dan akhlak tidak berbeza. Jadi ini tajuk umum yang dibicarakan di dalam surah ini, di dalam ayat ini. Namanya ayat kursi, gelarannya Sinamul Quran. Sinam ini maknanya kemuncak Al-Quran. Juga terkenal dengan nama Sayyidatul Ayat, maknanya penghulu bagi segala ayat-ayat. Penghulu ataupun Sayyidah ni kita katanya permaisuri sebenarnya. Sayyidah ni penghulu, ketua bagi segala ayat. Mengapa ketua bagi segala ayat? Banyak fadilat yang disebut di dalam hadis tentang ayat Al-Kursi. Katanya sesiapa dalam hadis ada menyebutkan, barang siapa membaca 4 ayat daripada awal surah Al-Baqarah, 4 ayat daripada Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi sampai kepada ulaika humul muflihun. Satu,
4 ayat daripada surah Al-Baqarah dan 1 ayat Al-Kursi, 3 ayat yang akhir surah Al-Baqarah pula. Campur. Berapa? 4 ayat yang pertama surah Al-Baqarah, ayat Kursi, ya. Kemudiannya 3 ayat yang akhir. 3 ayat yang akhir ni ambil daripada itulah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Hadis menyatakan lam yaqrabhu syaitanun wala ahluh. Tidak mendekatinya oleh syaitan dan tidak juga mendekati terhadap keluarganya. Syaitan tidak mendekati dirinya dan keluarganya. Maknanya dia duduk dalam keadaan aman jika dia membaca ayat-ayat ni. 4 ayat yang pertama, 1 ayat Al-Kursi dan 3 ayat yang akhir surah Al-Baqarah. Nescaya tidak didekatinya oleh syaitan. Katanya lagi dalam hadis, wala yuqra'u ala majnunin illa afaqa. Tidak dibaca ke atas orang yang tak siuman. Majnun tu gila. Nescaya siuman dia. Siuman. Gila ni gila masuk hantu dah kalinya ni. Tapi kalau hak gila yang asli tu baca apa dia tak jadi ni. Jadi orang dia gila. Gila ini jenis masuk hantu, jenis yang apa histeria apa tu boleh jadi. Tapi satu perkara yang perlu diingat ya, apabila dia baca ayat-ayat Kursi dan surah-surah yang mempunyai fadilat ini, baca kerana Allah. Jangan dia baca ni, syaitan ni baca ayat Kursi lagi dia ni. Tidak, yang tak boleh. Salah tu. Kita telah melakukan sesuatu yang silap sebenarnya apabila kita baca tidak kerana Allah, tapi kerana tujuan yang tertentu. Quran tidak boleh digunakan macam tu. Tak boleh dijual macam tu. Rendah. Seolah-olahnya menghinakannya. Bacalah dengan kerana Allah, ikhlas kerana Allah, mahukan keberkatan Al-Quran itu. Jangan kita baca nak niatnya supaya seperti baca surah Al-Waqi'ah dengan tujuannya untuk jadi kaya. Tu dia, nak baca jadi kaya. Biarlah yang lain tak boleh puas sangat kaya. Sudahlah, Tuhan tak reda pun tak apa. Salah ini boleh membawa akidah seseorang itu silap. Salah. Jadi apa yang seharusnya bila dibaca ayat Quran dan ayat-ayatnya, niatnya kerana Allah, maknanya apa? Maknanya biarlah kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala sukakan kita. Bila Allah suka, dia akan beri apa yang kita kehendak. Macam tu. Jangan kita nak yang ni, ya Allah, lain-lain daripada tak apalah, tak beri pun. Minta yang ni satu je, apa dia? Halau syaitan yang ada pada budak ni. Misalnya, tak jadi. Barangkali itulah juga di antara perkara yang tak boleh, yang tak makbul. Tak makbul pada bacaan itu. Sama. Yang keduanya, apabila kita baca ayat Kursi ini, jangan campur lagi dengan hak lain-lain tu. Yang lain sampah sarap lain, tak boleh. Baca ayat Kursi malah, kemudian dia mari jin tanah, malah tanah pulaknya dia banyak macam laginya ni. Tak boleh. Tak boleh. Bila kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita serah kepadanya dengan ikhlas, dan kita baca, mudah-mudahan keberkatan ayat Kursi ini boleh memberi kepada kita sedikit sebanyak faedah padanya. Kemudian mengapa ayat Kursi? Mengapa ayat Kursi? Adakah ayat-ayat lain lagi, ayat meja ke misalnya? Ada? Tak ada. Begini sebenarnya dalam bahasa Arab, kita sebut Kursi ni, dalam bahasa Arab bila Kursi namanya Ummul Asya, ibu bagi segala perkara. Ni Kursi ni, ibu. Asalnya Kursi ini digunakan untuk arti ilmu. Kursi ni kursi ilmu. Dalam bahasa Arab disebutnya kurrasah. Kurrasah maknanya buku tulis. Buku tulis. Profesor dari mana-mana pun dia ada kertas, dia catat. Jadi itu namanya kurrasah. Kurrasah, kursi itu baik daripadanya biasanya digunakan untuk orang yang berilmu. Orang yang berilmu dia duduk atas kursi. Dia duduk atas kursi. Jadi kursi itu dah sinonimkan dengan ilmu. Dengan ilmu. Kemudiannya, jadi kursi Allah Subhanahu Wa Taala maknanya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat kursi maknanya ayat ilmu Allah Taala. Kemudiannya kursi ustaz ni orang pinjam. Pinjam awak pergi makan nasi, awak pergi ke mana-mana. Jadi kursi tak nampak kepunyaan profesor. Tak nampak laginya. Asalnya yang boleh duduk atas kursi itu profesor. Profesor saja. Dalam bahasa Arab disebut ustaz kursi. Ustaz kursi ni maknanya profesor dalam bidang tertentu. Ustaz kursi. Maknanya profesor dalam satu bidang. Yang ni tak banyak, satu saja. Kalau dalam ilmu geografi misalnya, geografi yang jadi satu kursi untuk profesor itu.
Jadi kursi maknanya ilmu. Ayat kursi maknanya ayat ilmu. Satu makna. Makna yang kedua, kursi ini, kursi lawan kepada kursi ini aras. Aras. Seolah-olahnya di bawah ni kursi yang mempunyai 4 kaki dan kedudukannya teguh. Teguh sebab ada 4 kaki. Jadi bawah. Di atasnya aras. Aras ni para. Aras. Jadi di atas namanya aras, yang di bawahnya kursi. Di bawah aras dan di atas kursi ini langit, bumi dan semua cakrawala yang ada, yang paling besar sekalinya, inilah dia, sama ada aras ataupun kursi yang paling besar. Yang lain-lain lagi ni qalamnya dan segala macam-macam perkara lagi duduk di antara ni. Kursi ni besar tak besarnya, kursi Allah ini, bila sebut kursi maknanya ilmu. Jangan kita nampak kursi yang tempat duduk dah. Tempat duduk. Dah. Kursi ini ilmu ni disebutnya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi ini besar tak besarnya, jika nak dimasukkan ke dalam kursi ini, tentang kursi langit dan bumi, dia masih luas lagi. Luas lagi. Besarnya kursi ini, langit, bumi dan barang-barang yang ada di dalamnya boleh telus ke dalamnya. Begitulah gambaran kursi. Gambaran kursi. Dan aras lebih besar lagi. Aras ni maknanya atap. Betul. Aras atap. Jadi atap Allah, kamunya di bawah atap ini, di bawah atap ini kursi. Di bawah atap dan di atas kursi ini seluruh alam ini. Seluruh alam. Alam langit, alam bumi dan barang yang di antara langit dan bumi ini duduk di bawah aras dan di atas kursi. Begitulah tentang kursi. Jadi ayat ni besarlah bila sebut ayat kursi, ayat yang membicarakan, bukan ayat membicara, ayat ilmu Allah Subhanahu wa taala yang luas yang tidak dapat dikadarkan oleh sesiapa pun. Luas dan besarnya. Ayat ini mula-mula sekali menyebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup, yang hidup dan yang kekal selama-lamanya, yakni mentadbirkan segala makhluk. Dalam bahasa Arabnya Allahu ini disebutnya ni mubtada. Setiap mubtada dia ada khabarnya. Khabar. Mubtada ni kata-kata yang menyatakan satu tajuk. Kemudiannya bicara tentang tajuk itu namanya khabar. Mubtada, khabar. Dalam bahasa Melayu kita apa tak tahu nak sebutnya. Melayu apa. Mubtada, khabar. Dalam bahasa Arab ni, struktur Arab dia mesti kenal di sini dulu. Kenal mubtada, khabar, barulah kita boleh faham struktur ayat itu. Jadi Allahu mubtada, kemudian semua ni berbicara kepada Allah, khabar kepadanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun, ini semua ini namanya khabar. Bicara tentang mubtada, tentang tajuk utamanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Jadi oleh kerana semuanya ini bicara tentang Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Al-Aliyyul Azim, inilah kekuatannya. Kekuatan ayat ini. Barangkali kerana kekuatan inilah bila dibaca syaitan lari. Tapi kita kena faham juga bila syaitan lari ni macamlah syaitan diberkah dalam bulan Ramadan ni juga. Dalam bulan Ramadan ini syaitan digari, diberkah semuanya. Seolah-olahnya kita selamat dalam bulan sebab musuh kita tak ada kena berkah dah. Yang duduk ada dalam bulan-bulan Ramadan ini banyak di sana sini keliaran, segala maksiat pun dalam bulan Ramadan ini menjadi-jadi. Sebenarnya dia banyak sebab. Sebab syaitan tu habis dah selesai dah satu perkara. Hanya sebab lain ini. Sebab syaitan tu dah syaitan dia berkah. Sebab manusia. Sebab manusia ini hanya banyak sekarang ni. Artinya jangan ingat syaitan saja. Syaitan saja. Manusia sendiri pun ada juga. Jadi oleh kerana maksiat itu disebabkan oleh manusia, maka ini tidak diberkas. Tidak diberkas. Masih ada lagi dan berluasan di sana sini. Itu maknanya syaitan diberkas dalam bulan Ramadan. Demikian juga ayat ini. Ayat ini namanya ayat Al-Kursi. Jika dibaca pada orang sakit, baca orang yang dimasuk jin dan hantu, syaitan, dia akan siuman. Jika disebabkan jin dan syaitan, jika disebabkan yang lain-lain, itu tidak termasuk dalam ni menurut hadisnya. Satu, kita dalam tahlil, kita kadang-kadangnya kita tak sedar hak mula-mula nak masuk tahlil hak mula-mula tu 2-3 kali yang pertama, tak berapa kalinya ma'bud, mawjud, matlub. Apa makna tu? Yang ni tak patut ada sebenarnya. Mawjud semuanya, bukannya la mawjud.
illallah. Maknanya kalau la mawjud illallah ini, tiada la mawjud. Maknanya tiada yang ada melainkan Allah. Itu maknanya. Tiada mawjud. Tiada mawjud melainkan Allah. Ada hubungan dengan wahdatul wujud. Seolah-olahnya dia menafikan kewujudan ini hanya Allah saja yang wujud. Konsep wahdatul wujud ini, konsepnya ialah menafikan semuanya ini tak ada. Yang ada Tuhan saja. Yang ada bukan mana. Yang ada ni Tuhan saja. Wahdatul wujud maknanya kesatuan yang ada. Kesatuan yang ada maknanya semua yang ada ni satu. Ada manusia, ada binatang, ada hayawan, ada semua sekali satu saja, termasuklah wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya wahdatul wujud. Jadi bila dikatakan la mawjud illallah, dia membawa arti begitu. Membawa arti maknanya tidak ada wujud kecuali wujud Allah. Wujud Allah itu yakni wujud. Macam mana boleh tak ada wujud selain daripada wujud manusia, wujud segala-galanya ada wujud, tapi wujud ini wujud kelemahan. Yang ada mana? Wujud yang berakhir dengan adam. Wujud yang ada kemudian berakhir dengan tiada. Ada. Sebenarnya boleh jadilah mereka yang mawjud ini, sebabnya ini bukan dia tak ada sabit dalam agama, tak ada hadis, tak ada apa, diciptakan. Kadang-kadang orang cipta kita tak tahu mengapa orang ciptakan itu. Orang ciptakan la mawjud, la matlub, la ma'bud ini, waktu siapa yang menciptakan, boleh jadi ada Tok Syekh mana-mana, dia menyebut perkara itu untuk mengikatkan bilangan. Sebabnya boleh jadi kita la ilaha illallah tak tahu berapa 10 kali 15 kah nak masuk dia 4 pula tu. Tu. Nak masuk kita tak tahu. Jadi bila tak tahu diikatkanlah dengan mawjud. Maknanya dah 3 kali. Makhluk berapa tak kira lah, supaya bila akhir sekalinya ni makhluk ke mawjud ke apa cukup 10. Waktu mana boleh jadi waktu buat tasbih tak ada kita lagi. Sekarang ni dah ada dah main makhluk lagi, dah ada dah cukup dah. Hak siapa hak 10 dia buat hak besar pula. Dia buat hak besar. Jadi tak payah dah makhluk makbub apa, tak ada payah lagi. Tapi kalau kira yang sebenarnya la ilaha illallah, la mawjud la ma'bud bihaqqin. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Sehingga kita apabila kita nak bertahlil, kita masuk mawjud, matlub, ma'bud itu dengan sendirinya masuk, kita tak tahu lagi maknanya apa. Sebenarnya tak ada makna apa-apa, asal maknanya untuk mengikatkan bilangan 10 kali yang pertama tu panjang. Yang tu saja. Buang pun tak apa. Buang pun. Tapi kalau kita sebut, kita dah mempunyai artinya untuk mengikatkan bilangan tanpa menggunakan tasbih. Samalah juga dengan sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih. Al-Khalifatul Awal ba'da Rasulullah Muhammad Abu Bakr As-Siddiq. Sayyiduna Abi tak benar. Sayyiduna Abu. Kalau Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq. Sayyiduna Abi maknanya nahmunya tak kenal lah. Asalnya tu imam ni dia lupa rakaat dah. Berapa rakaat ni? Jadi bila dia lupa rakaat ni mesti adalah satu kaedah. Kaedah untuk nak mengingatkan berapa rakaat yang keberapa ni. Keberapa ni? Dia akan memerhatikan kepada tu bila dia kata dua al-khalifah berapa? Al-khalifatul awal Abu Bakar. Barulah tu. Rakaat baru. Rasanya begitu. Tapi yang sebenarnya tidak di situ. Hak rakaat yang pertama ni dia kena asalnya, tapi dah dipindah, tak tahulah dalam buku dia biar jadi silap, dia pun tak tahu apa maknanya dia tak al-khalifatu tu. Asal maknanya rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama bukan al-khalifatul awal lagi. Bukan al-khalifatul awal, Nabi dulu. Apalah bahasa yang disebut saya pun dah lupa dah. Memang dulu kita ikut bila juga kita tahu yang ni. Dia panggil Nabi dulu disebutnya ni rakaat yang pertama. Nabi, maknanya itu rakaat. Tapi al-khalifatul awwal ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8. Kalau Abu Bakar. Yang kedua pula nya siapa dia? Umar bin Al-Khattab 12. Kemudian lagi nya Utsman bin Affan berapa? 16. Ali bin Abi Talib 20.
Habis. Ali dah. Ali itu maknanya dah habis. 20 rakaat. Itu asalnya. Jadi orang duduk di belakang tu, dia berangan-angan semayang pun, dia tahu berapa titik imam tu. Abu Bakar ni Siddiq 8 baru. 8 baru. Itu asalnya. Jadi apabila kita sebut benda-benda ni, maknanya dia untuk mengetahui bilangan berapa rakaat tu. Rakaat tarawih tu. Itu asalnya. Asalnya begitu. Orang yang datang lewat pun dia tak payah tanya. Berapa rakaat dah? Dengarlah. Abu Bakar ke, Umar ke, Uthman ke, Ali ke? Kau tahulah berapanya. Asalnya di situ. Tapi saya tengoknya dalam buku-buku yang mengajar peraturan sembahyang tarawih, dia tak ada konsep ni. Dia tak tahu. Seolah-olahnya dia kehilangan punca. Tak tahu apa. Jadi oleh kerana itu, apabila tiru dengan kita tak faham, dia jadi macam tu. Dia jadi macam tu. Menjadikan benda tu masuk dalam sebahagian daripada sembahyang tarawih, yang dia tak ada kena-mengena tu sembahyang tarawih, asalnya bilang untuk mengingatkan imam berapa rakaat sekarang ni. Berapa rakaat sembahyang. Begitu. Asalnya macam tu. Tapi nak cari hak yang pertama tu bahasanya saya dah lupa dah. Lama dah ingatnya. Rasulullah. Hak 4 rakaat yang pertama tu Rasulullah. Yang pertama. Tapi adalah bahasa dia. Hak yang selepas daripada tu Abu Bakar. Lepas pada tu Umar. Lepas pada tu Uthman. Lepas pada tu Ali. Ali 20. 20 tu autiru dah tu. Mesti autiru. Mesti kalau tak autiru lagi tu, dia ada tak betul mana-mana tu. 20 ni untuk nak mengingatkan main. Sama pulanya imam nak baca Quran 30 juzuk. Dia nak tumpukan pada ayat Quran lagi, ayat mana sami'un ali amin basik orang dia ni susahnya ni. Serah kepada tu imam mu bilang berapa. Serah kepada tu bilang. Bilang dia bilangnya. Dia bilang dengan masa tu. Samalah juga dengan mawjud, ma'bud, matlub yang ni. Bila 10. Bila 10. Tapi dia ikatnya ni yang pertama hak ma'bud berapa, matlub berapa, ma'bud berapa misalnya. Asalnya macam tu. Buang pun tak apa. Tapi jika kita baca tu, kita mempunyai erti yang tertentu padanya. Satu. Yang kedua pula, dia lihat dari sudut maknanya. Maknanya asalnya la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin. Tidak disembah dengan sebenar-benarnya. Pasal apa? Takut-takut orang komplain pulanya. Itu ada Tuhan yang cipta manusia. Tuhan itu sebenarnya tidak layak disembah. Itu maknanya la ma'budu bihaqqin, tidak layak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Adalah dia, tidak menafikan tak ada. Tidak menafikan adanya, tapi adanya tidak disembah. Tuhan. Bila manusia pergi puja dia tu Tuhan, tapi tak layak untuk disembah. La ma'budu bihaqqin, tidak layak. Jadi ayat di sini pun membicarakan perkara itu. Katanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yakni Allah, Tuhan. Yang lain-lain lagi Tuhan juga tapi tidak layak disembah. Kita sebutkan tadi. Sungguh banyak Tuhan dan Quran pun menyebutkan banyak Tuhan. Banyak Tuhan, tapi semuanya itu Tuhan palsu. Al-Hayyul Qayyum, Tuhan yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya. Al-Hayyu maknanya maha hidup. Apa artinya maha hidup? Apa arti hidup? Hidup ini sesuatu yang bergerak, yang subur, yang membesar. Itu maknanya hidup. Al-Hayyu. Hidup yang sebenar-benar, yang hakikinya hanya Allah Subhanahu wa taala jua. Lain daripada Allah tidak hidup yang hakiki. Manusia tidak hidup dengan hakiki sebab berakhir dengan mati, dengan musnah. Allah Subhanahu wa taala jua yang hidup yang tidak mati, dan hidupnya tidak seperti hidup makhluk. Hidup makhluk ni hidup bergerak, hidup nyawa, hidup mesti makan, hidup bergantung pada sesuatu, dan hidup tidak bebas. Tidak maha hidupnya, hidup tetapi tidak mempunyai pengertian-pengertian hidup yang sepenuhnya. Al-Hayyu, Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri. Berdiri. Apa arti berdiri sendiri? Dia wujudnya tidak memerlukan sesuatu. Satu, berdiri dengan sendiri, tidak bergantung pada yang lain. Hidup manusia tidak berdiri sendiri. Hidup manusia bergantung pada makan. Hidup manusia bergantung pada udara, bergantung pada oksigen, bergantung banyak perkara yang dia hidupnya bergantung padanya. Oleh kerana itu tidak layak bersifat dengan qayyum. Qayyum tidak, manusia hidup, tapi hidup dia ni hidup yang hidup tidak sebenar. Wa ma hadhil hayat
wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa inna tidak adalah hidup dalam dunia ini melainkan hidup main-main sahaja. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya hidup di akhirat hidup yang sebenar-benarnya, kerana hidup yang tidak berakhir dengan mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-qayyum ini dua sifat ni saja dipilih di sini. Sedangkan dalam sifat-sifat Allah ini biasa bilangnya 20. Wujud, tidak, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Sekarang ni tak ada dah orang buat kuliah sifat 20. Tak ada dah. Kuliah maghrib pun tak ada. Dia ambil bahagian mengajar sifat 20. Tak ada. Tak tahu siapa ni yang membuang ini. Dengan tiba-tiba tak ada. Dulu bila orang nak mengaji akidah tauhid ini, sifat 20 lah dulu mari mula sifat 20. Wujud, tidak, baqa, apa tu kaunuhu. Kalau kita belajar dulu, bakal dulu kita belajar. Sekarang ni tidak dah. Tak ada lagi dah. Sebenarnya sifat Tuhan bukan 20. Tu salah tu. Semua sifat-sifat kesempurnaan tu sifat Tuhan belaka. Mengapa kita batas pada 20 saja? Tak ada. Ini dalam akidah ini dengan secara tak sedar kita masuk di dalamnya pembaharuan oleh akidah orang kata Wahabi dan ini Wahabi. Akidah mau katanya akidah Muhammad bin Abdul Wahhab. Saudi mengajar tauhid ini berdasarkan kepada kaedah lain yang lebih rakas, iaitu akidah tauhid uluhiyah rububiyah. Saya suka kaedah ni tidak banyak. Daripada kita mengaji sifat 20 sebenarnya itu tak habis lagi. Kita di sekolah-sekolah pun tak mengajar dah sifat 20 cara wujud kidah bakar. Kalau sekolah rendah, kalau sekolah menengah, kalau mana-mana pun orang tak belajar dah. Tak belajar. Tapi bila dia tak ada, kita tak tahu. Sudah-sudahnya sifat 20 sudah tak ada lagi dah. Tak ada. Mengapa ditukar? Ditukar dengan secara tak sedar melalui sekolah-sekolah, melalui buku-buku secara senyap-senyap. Maknanya perubahan ini, kalau kita ada sesuatu nak ubah, kalau kita ubah dengan cara kasar, bising ni, orang tolak. Tetapi ubah dengan cara ni, akidah tauhid kita sudah tidak ada, mudah hilang. Tapi dia tidak menjejaskan tauhid itu. Malah hak dulunya sifat 20 itu sedikit sebanyak boleh dipertikaikan. Jadi dengan itu kita dapat satu pelajaran sebenarnya dalam dakwah ini. Kalau kita nak dakwah ni kita bising, kita sabar di sana sini dengan cara mempersalahkan orang lain, dia tak berjaya. Tapi masuk dengan cara senyap-senyap gini, kalau kita rasanya kita mempunyai hujah yang cukup, masuk dan tunggu masa. Tahun ni tak berjaya, tahun depan tunggu. InsyaAllah dia akan berjaya sebagaimana akidah belajaran tauhid ini masuk dengan senyap-senyap. Sekarang ni kalau kita nak masuk mengajar akidah tauhid menerusi sifat 20. Sifat 20. Tak ada orang nak dah. Orang tak mahu dah. Orang mahu je dengan cara ringkas, iaitulah cara tadi. Tauhid uluhiyah, rububiyah sebagaimana yang diajar oleh ramai orang pada hari ini. Jadi sifat ni saya nak baliknya Al-Hayyul Qayyum ni, dua sifat ini masuk habis kalau sifat-sifat lain. Iradat, qudrat, iradat, lagi apa lagi sama kaunu sami'ah basira, apa semua sekali masuk dalam Al-Hayyul Qayyum ini. Boleh dimasukkan ke dalamnya. Jadi dengan itu ayat ini walaupun menyebut beberapa nama Allah Al-Asma'ul Husna, tetapi hakikatnya keseluruhan sifat Allah itu boleh dimasukkan di sini. Al-Qayyum berdiri dengan sendiri. Maknanya dalamnya mengandungi ilmu, mengandungi kudrat, mengandungi iradat, mengandungi sifat-sifat ma'ani, sama, batal, semua sekali itu masuk di dalam Al-Qayyum. Jadi dengan itu tak payah bilang banyak-banyak. Tak payah bilang. Satu ayat dan satu surah yang mengajar tauhid sepenuhnya. Pertama surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallah. Ini mengajar tauhid uluhiyah. Kemudiannya ayat kursi ini mengajar tauhid keseluruhannya lagi dan lebih lengkap daripada yang dipelajari di dalam surah Al-Ikhlas. Itu pada hakikatnya. Jadi dengan itu lebih mudah sebenarnya bagi kita untuk mengaji sifat 20 ini, mengaji tauhid ini menerusi ayat yang begini, iaitulah memahami tiga konsep. Tauhid uluhiyah, rububiyah, sifatiyah. Dua-tiga perkara ni, adapun uluhiyah, rububiyah pun sudah cukup setakat itu. Konsep ini mesti dipahami, bukan dihafal. Sifat 20 dulu orang mengaji kena hafal. Hafal sifat 20, hafal. Tapi hafal pun tak faham juga. Baik hafal.
Kalau tak hafal dia tak faham, tak apa. Tapi kalau soal boleh jawab, cukup lah. Soal boleh jawab. Kaedah ni orang pakai sekarang. Soal boleh jawab. Hafal nak pergi soal tak boleh jawab. Apa? Ayat la ta'khudhu sinatun wala naum ini mempunyai erti yang sangat besar di dalamnya. Sangat besar. Dalam bahasa Arabnya, la ta'khudhuhu tidak diambil. Akhadha ya'khudhu makna ambil. Ambil. Sinatun mengantuk. Naumun tidur, tidak diambil. La ta'khudhu sinatun mengantuk tak mengambil Allah Ta'ala, dan tidur tidak mengambil Allah Ta'ala. Sebenarnya mengantuk dan tidur ni, dia apabila seorang tu mengantuk dan tidur seolah-olahnya habis segala-galanya. Tak ada lagi dah. Tak ada lagi padanya. Orang tak makan dan tak minum boleh jadi gagah. Gagah lagi dia lebih sihat sebab dia tak makan. Tak makan, tak minum. Badannya ringan. Macam kita puasa. Ringan. Hak lemah tu pasal dia tidur. Pasal dia tidur pula. Tapi kalau kerana dia tak makan, tak minum, bukan maknanya dia lemah. Tidak. Tapi untuk menyatakan bahawa lemahnya seorang itu kena tidur dan mengantuk. Tidur dan mengantuk. Apabila biasanya kerugian boleh berlaku apabila seorang itu tidur dan mengantuk. Dia pandang matokan mengantuk, tidak, dia berlaku sesuatu. Kecurian berlaku, rompakan berlaku, apa-apa berlaku di waktu tuannya tidur. Orang masuk rumah kita ambil barang kerana kita tidur. Waktu lain tak masuk. Kebanyakan balak yang Allah Subhanahu Wa Taala turun pada waktu malam. Waktu malam, gempa bumi yang berlaku kepada umat Nabi Lut alaihi salatu wasallam pada waktu malam. Kebanyakan gempa bumi malam, bermula pada waktu akhir malam. Gempa bumi yang berlaku di Pakistan, dia rekodnya 9 pagi. 9 pagi, tapi sebenarnya bermula pada akhir malam. Akhir malam. Gitu. Waktu manusia nyenyak tidur, kebanyakannya berlaku pada akhir malam. Katrina pun akhir malam sebenarnya, pada waktu pagi. Biasanya pada waktu manusia tidur dia boleh berlaku segala perkara yang boleh, perkara-perkara yang merugikannya. Doktor dia nak belah orang, dia nak belah dia tidurkan dulu. Lepas tu konsep lah, nak konsep mana-mana pun. Buatlah apa pun kepada dia. Dia tidurkan lebih dahulu. Tak tidur tak boleh main dengan dia. Dia kata jangan situ. Jangan situ. Lain boleh. Bila tidur selesai. Jadi kalau begitunya ayat menafikan Tuhan tidak mengantuk dan Tuhan tidak tidur, artinya dia berkuasa sepenuhnya. Tak ada masa dia mengantuk, tak ada masa dia tidur. Bila mengantuk, bila tidur, artinya ini punca bagi segala kelemahan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinatun ini dalam bahasa Arabnya, kalau kata kerja dia disebutnya wasana. Kalau tanya budak-budak yang baru-baru, dia tak berjumpa, nak cari fi'il madhi dia. Fi'il madhi dia wasana. Kalau nak cari dalam kamus pula cari sinatun ni susah ni. Pasal wasana asap kata dia ada waw. Data-data ke sini tak ada waw. Adalah kaedah dia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak mengantuk apalagi tidur. Mengantuk. Tidur ni dia datang dulu, mengantuk dulu. Muqaddimah tidur. Dia tak boleh datang tiba-tiba tidur tu. Tak ada. Nak tidur mesti mengantuk dulu. Kalau dia pergi tidur tak mengantuk, dia main di atas katil tu, dia buang masa. Mengantuk dulu baru tidur. La ta'khudh lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, kepunyaan Allah. Lahu ni lam ni maknanya milik. Milik Allah yang ada di langit, yang ada di bumi. Yang ada di langit, yang ada di bumi maknanya semua sekali. Alam ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting sekalinya kita kena sedar bahawa kita milik Allah. Yang mestinya. Lain daripada itu memangnya pun milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang paling penting sekalinya manusia menyedari bahawa dirinya milik Allah. Dirinya, harta bendanya, anak pinanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini letaknya kekuatan ayat ni. Ayat ni namanya ayat yang mentauhidkan Allah, dan manusia yang mempercayai akidah ini namanya muwahhid. Muwahhid lawannya musyrik. Musyrik orang yang mempersekutukan Allah, muwahhid orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang mentauhidkan Allah dia senang duduk. Senang sebab dia Tuhan satu je. Satu je. Dia tidak ada masalah. Tak ada masalah nanti hak itu izin, hak tu tak izin misalnya, yang tu beri, yang tu tak beri. Tak ada. Yang ni muwahhid ini akidahnya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, kepunyaan Allah dua, yang ada di langit, yang ada di bumi. Jadi apa kita susah
yang ada dalam langit, yang ada dalam bumi ini, dia yang miliki semua sekali. Kita serah kepadanya. Apabila seorang serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada masalah lagi. Sebabnya jika kita serah harta kita kepada Allah Taala, kita serah sungguh-sungguh kepadanya. Jika dilarikan oleh pencuri pun hak Taala juga. Hak dia juga. Jika musnah disebabkan dia ditimpa kemarau, ditimpa hujan kemarau, terbit hak Taala juga. Jadi oleh kerana itu segala-galanya milik Allah Subhanahu wa taala, kita tidak rasa apa-apa. Sebab nyawa kita pun milik Allah. Bila-bila masa saja dia nak cabut, dia cabut. Harta kita bila-bila masa saja nak musnah, nak hilang umpamanya, hilanglah. Sebab barang yang ada di bawah langit dan bumi ini, di dalam langit dan bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak tersembunyi sedikit pun baginya, kerana dia tidak mengantuk, usahakan tidur. Aduh. Jadi kalau begitu, rahsia kekuatan ayat ni duduk pada akidah ni. Akidah tauhid ini. Patutlah ayat ni bila dibaca syaitan tak mau masuk rapat. Tak mau dia cari tempat lain lah dulu. Rumah-rumah tak baca ayat kursi tu, dia cari rumah tu dululah kalau dia nak masuk pun. Pasal apa? Pasal ni rumah ni nampak ni pagar dia kuat sangat ni. Nak tidur pun baca ayat kursi, pagi baca ayat kursi, lepas sembahyang pun baca ayat kursi. Ayat kursi ni hak bacalah. Hak tak baca juga. Ada hak tak baca ni kadang-kadangnya dia tulis je ayat kursi. Tulis ayat kursi. Tak baca tak jadi. Dia kata ni tak apa rumah ni, dia kata dia tulis saja je ayat kursi, tapi dia tak baca. Tak baca. Baca. Satu, pertama baca, dan yang keduanya kita menghayati apa yang dibaca ini. Kelemahan kita kadang-kadang kita baca tapi kita tidak menghayati kandungannya. Samalah dengan burung tiung beri salam kita. Burung tiung tu, burung ni kadang-kadangnya merdeka. Sekali duduk di mana, rupa duduk dalam sangka. Merdeka apa pun adalah sangka, tapi molek dia sebutnya. Begitulah kita baca ayat kursi ini, sebenarnya dia mempunyai, ada lagi tambahan padanya, akidah mesti lurus dengan Allah. Akidah lurus kurang-kurangnya dalam kandungan yang ada dalam ni. Pertama sekali berkenaan dengan tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hingga seterusnya, la ta'khudhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznih. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya, yakni dengan izin Allah. Syafaat maknanya pasang. Dia ada pasangan, gandingan. Syafaat ada gandingan. Yang tak ada gandingan dipanggilnya al-witr, wasyaf'i wal-watr, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal-watr. Syafaat dia ada gandingan. Dinafikan di sini tidak ada siapa yang boleh memberi syafaat, yakni boleh memberi pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya. Barang-barang yang hidup di dalam dunia ini perlu ada syafaat. Pokok dia tidak tumbuh jika tidak disyafaatkan oleh pihak lain. Pihak lain dimaksudkan pokok dia memerlukan kepada syafaat air, syafaat udara, syafaat baja, syafaat matahari, cahaya, barulah dia boleh tumbuh. Bantuan-bantuan ini namanya syafaat. Benih, semata-mata benih, tanpa ada syafaat yang lain tak boleh hidup. Manusia hidup di sini kerana ada syafaat, ada pertolongan makanan, udara, oksigen dan sebagainya, maka kita boleh hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak ada syafaat sesiapa sebab dia Al-Qayyum. Dia mentadbirkan dengan sendirinya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Tak ada siapa yang boleh memberi syafaat. Manusia memerlukan syafaat, baik di dunia maupun di akhirat. Perlu kepada syafaat. Tetapi syafaat di dunia ini kita tahu manusia hidup dengan syafaat. Tapi di akhirat bagaimana? Di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyatakan tak ada siapa yang boleh memberi syafaat. Jika ada pihak yang boleh memberi syafaat, pastinya dengan izin Allah terlebih dahulu. Allah mengizinkan untuk memberi syafaat, dapatlah syafaat, dapat pertolongan. Pertolongan yang dimaksud di sana bukanlah pergi masuk dalam neraka, dia ambil bawa keluar orang dia, tidak, bukan macam tu. Setengah tarekat dia mempercayai yang ni salah ni macam ni. Tarekat namanya tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah ni, di antara selawat yang istimewa dalam tarekat ini ialah barang siapa membaca selawat. Selawatnya, saya dah lupa dah selawat dia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli salat, Allahumma salli.
lupa dah selawat tu. Tak apalah lupa pun nak sebutnya di sini salahnya. Dia kata barang siapa membaca selawat ini tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah ni dia berkembang di Morocco dan di Malaysia ni pun ada setengah orang baca selawat tu. Dia kata sesiapa yang membaca selawat ni nescaya pada akhirat jika masuk dalam neraka Tok Syekh dia pergi ambil dia bawa keluar. Tak boleh. Sebab apa? Dia berkatnya besarnya dia punya selawat ni. Barang siapa yang ditakdirkan masuk neraka, maka syekhnya pergi ambil bawa keluar. Kita nak kata macam ni, Tok Syekh janganlah biar pergi dia masuk neraka dulu. Tak awal-awal lagi lah, jangan pergi masuk dalam neraka. Ni mana masuk neraka dulu, baru turun pergi ke dalam neraka. Tok Syekh dia pegang tangan, wah, awak tak boleh masuk di sini. Tempat lain. Nak cakapnya dia lebih besar lagi daripada malaikat. Besar ini salah. Saya lupa dah nak sebut. Tapi ada setengah orang yang dia baca. Nantilah kita baca semula. Akhirnya tak datang. Man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Tiada siapa yang memberi syafaat pertolongan melainkan dengan izin Allah. Ada pihak-pihak yang diizin Allah pada hari akhirat untuk memberi syafaat. Pertama sekali Nabi kita SAW diizinkan kepadanya. Selepas manusia datang pada Nabi Adam kata tak boleh. Pergi berjumpa dengan Nabi Nuh kata tak boleh. Semua berjumpa. Akhir sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud dan Nabi minta doa. Kemudian Allah berfirman, isfa' tu syafa'. Maulah syafaat nescaya diberi kepadamu kuasa untuk memberi syafaatkan. Kau izin baginya. Lalu diizin untuk mempercepatkan hisab dipercepatkan. Salah satu daripadanya ada syafaat malaikat setelah ahli syurga masuk dalam syurga dan ahli neraka masuk dalam neraka. Tapi yang masuk dalam neraka ni tidak kafir, dia orang mukmin, orang beriman. Sikit sebanyak iman ada padanya. Allah izinkan kepada malaikat untuk pergi pilih orang dia dalam neraka ini, mana-mana yang mengucap kalimah tauhid dibawa keluar. Dia masuk neraka dululah. Masuk dulu, dibawa keluar. Ada di antaranya alim ulama yang diberi kepada mereka kuasa untuk memberi syafaat. Ada. Dan ada juga kawan-kawan dia, kawan orang baik-baik, orang mukmin, bukan orang kaki jahat, tidak. Orang baik-baik. Kawan-kawan masuk dalam syurga, ada 2-3 orang kawan dia yang terlepas pergi masuk neraka. Kawan-kawan boleh syafaat juga. Kawan-kawan. Tak sedap kita duduk dalam syurga, kata dia. Cakap kepada malaikat, kawan kita duduk di sana, 2-3 orang lagi. Dilepaskan juga kerana semata-mata kerana syafaat kawan-kawan yang baik-baik terhadapnya. Ada juga dalam hadis menyatakan orang yang anak-anak kecilnya, orang yang kematian anak-anak kecil. Anak kecil mati sebelum daripada sampai usia balik. Budak-budak dia pada hari akhirat diperintah Allah supaya masuk syurga. Anak-anak yang masih kecil ini, dia jawab, dia kata kami tak mau masuk syurga selagi bapak-bapak kami tak masuk. Kami ingin masuk bersama dengan mereka. Masuk syurga juga bapak-bapak dia. Tapi bapak dia pun ada lah sikit sebanyak kali dia masuk neraka pun. Kisnya tidak berapa besar sangatlah. Tapi kalau modal langsung tak ada harap kepada anak mati kecil dia pergi helet tangan dia. Yang ni payah sekali kita rasalah macam tu. Sebab pun syafaat saja. Bukanlah katanya dia ada kuasa diberi. Ini syafaat. Syafaat ni macamlah benih tapi dia bergantung semata-mata kepada cahaya matahari. Cahaya matahari saja sebenarnya tak larang nak hidup dia jika tidak dibantu dengan airnya, dengan baja dan sebagainya. Begitulah. Kemudian selain daripada itu juga, itu pulanya ada di antaranya syafaat keluarga orang baik-baik, tok nenek baik-baik, tapi dia anak cucu dia yang tak berapa baik. Tok nenek dia ni bolehlah ada sikit sebanyak memberi syafaat kepada anak cucunya. Ini sabit di dalam hadis. Ada macam tu. Ayat ni menyatakan tidak siapa yang boleh memberi syafaat tanpa izinnya. Tak ada siapa yang boleh memberi syafaat tanpa izin Allah. Jika ada, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepadanya terlebih dahulu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu pun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan yang ada di belakang mereka. Tuhan tahu yang ada di hadapan, yang ada di belakang, yang telah lalu, yang telah berlaku dan yang akan berlaku. Tak ada sesuatu pun yang gaib pada sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kita tahu hak di belakang, hak yang sudah berlalu, setengah kita tahu. Kita tahu hak sekarang yang ada di depan mata, yang di belakang kita tak tahu. Apalagi yang di hadapan yang akan berlaku besok, lusa, tak tahu. Kalau tahu, manusia yang duduk di Kashmir itu dia dah lari, tak tahu berapa lama dah. Pasal dia tak tahu nak berlaku kejadian yang seumpama itu. Dan kita pun kita tak tahu apa yang akan berlaku pada hari esok. Tuhan tahu segala-galanya. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dan ini menjadi kewajipan bagi manusia menyimpan sebagai akidah di dalam hatinya bahawa dia mempunyai kelemahan kerana dia tidak mengetahui perkara ini. Tidak tahu. Kalau banyak perkara yang kita tahu, kita tak buat macam tu. Kita tak buat, tapi kita tahu macam lain, kita agak macam lain. Maka dia boleh berlaku apa yang berlaku itu. Kadang-kadang kita menyesal apa yang kita lakukan sesudah kita lakukan itu, kita menyesal sebab ilmu ini tidak ada pada kita. Ilmu yang ada pada kita hanyalah setitik daripada air laut yang luas. Setitik daripada air laut. Jadi setitik daripada air laut yang luas ni, air laut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat setitik saja. Yang setitik ini pun kita bagi-bagikan. Dia tahu bahagian tu, kita tahu bahagian ni tu, ataupun dia tahu, kita tak tahu semuanya. Jadi juga macam tu. Jadi yang di setitik daripada air laut yang luas ini tak ada guna, tak ada apa-apa sebenarnya. Tidak cukup untuk kita hidup di sini dan mengaku segala-galanya. Tak cukup. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' dan wala yuhituna bi syai'in, dan sedangkan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari kandungan ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahu kepadanya. Manusia tidak tahu. Manusia tidak dapat menguasai seluruh ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah yang telah lalu, yang akan datang, yang sedang di hadapan, yang di belakang, semua sekali manusia tidak mengetahui kecuali apa yang diberitahu oleh Allah kepadanya. Itu saja. Setengah ulama menyatakan manusia tidak mengetahui ilmu ghaib. Ilmu ghaib. Sebenarnya ayat ni seolah-olahnya menyatakan ilmu ghaib pun manusia tahu, tetapi yang diberitahu oleh Allah kepadanya. Allah beritahukan kepadanya. Tahulah dia. Tahu. Ini orang katanya wali-wali, nabi-nabi, orang yang akrab dengan Allah, mereka dapat meramalkan sesuatu. Boleh jadi betul jika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Tetapi kita tidak tahu yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Tak tahu. Dan bagi mereka yang tahu pun, kalau mereka tu jujur dengan ilmu mereka, yang mereka mempunyai ilmu gaib, misalnya mereka tak boleh beritahu kepada orang lain. Tak boleh beritahu. Jika mereka beritahu, artinya mereka seolah-olah dedah barang-barang yang begitu berharga kepada umum menjadikan barang tak berharga pula. Tak berharga. Sebab ilmu ghaib ini ilmu yang sangat mahal, yang dikhusus oleh Allah kepada setengah orang saja. Ilmu tentang bila nak kiamat, umpamanya bila akan berlaku kejadian-kejadian yang tertentu, jika diberi oleh Allah kepada sesiapa, mereka akan sembunyikannya. Sembunyi. Jika tidak disembunyi, maka akan dibohongi. Akan dibohongi oleh orang lain. Apabila dibohongi, maknanya ilmu itu sudah menjadi tidak bernilai lagi. Tidak bernilai. Sebab itulah nabi-nabi dia tak memberitahu kepada umatnya sesuatu yang gaib yang tidak diperintah oleh Allah memberitahu kepada mereka. Ya'lamu ma baina illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda. Luas sungguh kursinya, telus langit dan bumi. Kursi ini satu alam. Kursi satu alam. Alam kursi ini, alam ni besarnya kira-kira telus. Langit boleh duduk, bumi boleh duduk dan segala-galanya boleh duduk di sini. Kata kursi ini. Kursi ini kita sebutnya sama ada kursi maknanya ilmu. Ilmu Allah. Sebab kursi ini dalam bahasa Arab diguna asalnya untuk ilmu. Kemudiannya hilang kursi dengan arti ilmu itu, tinggal kursi sebagai tempat duduk. Bukan tempat duduk. Asalnya kursi ini tempat duduk profesor. Profesor. Orang tidak taraf profesor, tak boleh duduk atas kursi. Dia duduk bawah je. Bawah je dia. Kursi ilmu. Daripada kursi ini terbitnya perkataan kurrasah. Kurrasah buku catatan. Catatan ilmu. Ustaz kursi disebutnya, profesor kursi.
Jadi dalam ayat ini dia membawa perkataan asal, makna asal. Wasi'a kursiyyuhu, luas sungguh ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Artinya langit dan bumi dan pengetahuan tentang langit dan bumi masuk dalam kursi, masuk dalam ilmu Allah. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan tidak menjadi keberatan kepada Allah untuk memelihara kedua-duanya, nak pelihara langit dan bumi. Tak ada berat bagi Allah. Kita berat, kita nak jaga rumah kita pun kena bayar bil bulan-bulan, kena bayar pula gunting taman kita, gunting pokok bunga, bayar kat rumah besar-besar susah, banyak kena bayar. Tuhan jaga langit bumi, berat tak berat? Wala ya'uduhu, tak apa-apa Tuhan. Tak apa-apa kita yang rasa beratnya. Begitu. Jadi ayat ni patutlah kita sebutnya dahulu sayyidatul ayat, sayyidatul ay, penghulu bagi segala ayat, kerana dia membicarakan perkara yang paling mustahak sekali, iaitu akidah. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Allah itu maha tinggi dan maha besar, begitulah dia ilmu. Kesimpulan dalam ayat ini dua perkara yang ditekankan. Pertama sekali tauhid, mulai daripada Al-Hayyul Qayyum sampai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Kemudian yang kedua ilmu, tauhid dan ilmu. Dua perkara ini seolah-olahnya menjadi asas kepada akidah manusia muslim. Yang lain-lain itu boleh dimasukkanlah di bawah tauhid itu. Kemudian seterusnya la ikraha fid din. Allah